Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan 2 dari kelas SR 243 2BX akan membincangkan tentang isu dan politik pasca PRU yang ke-15. Saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat memberikan tumpuan yang baik terhadap pembincangan kami. Kumpulan ini terdiri daripada 3 orang ahli dan saya, Muhammad Yasir Fikri bin Muhammad Yusri, diberikan tanggungjawab untuk menjadi ketua untuk kumpulan ini. Ini merupakan rakan-rakan seperjuangan saya, Muhammad Nur Firdaus bin Ahmad Nahar dan juga Azrul Haziq bin Azmin. Kami bertunggu lumus dalam menjayakan pembentangan ini agar dapat dibincangkan isu mengenai PRU 15 kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Slide ini menunjukkan infografik berkenaan isu-isu yang berlaku semasa PRU 15 dan analisis yang telah dikaji oleh beberapa penganalisis politik Malaysia mengikut isu yang akan diketengahkan. Isu yang pertama ialah perubahan landscape. Golongan pengundi atas pagar yang tidak memasuki mana-mana politik. Golongan ini dilabel sebagai kingmaker yang akan menentukan kerajaan baharu. Kedua, kerjasama antara parti politik. Undian orang Melayu akan berpecah kerana banyak saingan parti politik. Perbincangan parti politik untuk bergabung antara satu sama lain bagi mencukupkan kerusi parlimen. Yang ketiga, keutuhan mandat. Mandat 5 tahun sekali untuk memilih pemimpin dan kerajaan untuk mentadbir negara. Menolak pengkhianat mandat menggunakan PRU 15. Suara rakyat tidak diambil peduli. Yang keempat, formula bentuk kerajaan pusat. Gabungan parti-parti politik untuk menubuhkan kerajaan baharu. Konflik parti-parti politik yang tidak menyokong pencalonan pengerusi Perikatan Nasional sebagai Perdana Menteri yang ke-10. Terima kasih kepada saudara Muhammad Nur Firdaus atas penjelasan sebentar tadi. Okey, di sini saya akan membincangkan mengenai dapatan kajian pertama, iaitu mengenai perubahan landscape politik yang berlaku pada PRU yang ke-15 ini. Seperti yang kita tahu, pada tahun 2023, negara kita telah mengadakan pilihan raya umum yang ke-15 seperti mana yang telah ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Namun, pilihan raya kali ini telah menunjukkan perubahan landscape politik yang mempengaruhi pilihan raya yang ke-15 ini. Terdapat 2 perkara yang mewujudkan perubahan landscape politik ini. Yang pertama adalah perbezaan dari segi umur bagi kelayakan mengundi yang berbeza dari PRU yang sebelum ini. PRU yang ke-15 ini telah melayakkan rakyat Malaysia yang berumur dari 18 tahun untuk keluar mengundi dan menyokong parti politik mereka. Akan tetapi, generasi muda pada era teknologi ini rata-ratanya tidak berminat akan isu-isu terhadap politik sebegini. Seperti yang kita tahu, golongan remaja atau belia ini lebih memikirkan mengenai masa depan mereka seperti peluang pekerjaan, peluang yang menyambung pelajaran, tahap ekonomi sara diri mereka, tahap akademik mereka dan sebagainya. Perkara kedua yang membuatkan perubahan landscape politik itu adalah golongan pengundi atas pagar yang tidak berpihak kepada mana-mana pihak politik. Golongan ini merupakan golongan yang mempunyai perakusan yang tinggi dalam kalangan rakyat Malaysia yang layak mengundi. Secara tidak langsung, golongan ini adalah golongan majoriti yang akan menentukan kerajaan Malaysia pada PRU kali yang ke-15. Golongan ini telah dikatakan telah hilang minat terhadap perkara-perkara politik, terutamanya kepercayaan mereka pada warga politik telah pudar kerana mereka sendiri telah melihat perebutan kuasa antara golongan elit politik ini. Mereka seterusnya hanya menumpukan perhatian kepada kehidupan hakiki mereka. Akhir sekali, harapan mereka terhadap kerajaan juga semakin berkurang kerana mereka berfikir bahawa kerajaan juga tidak akan dapat menyelesaikan masalah yang berlaku di dalam negara kita ini. Isu yang kedua yang kami peroleh
berkaitan PRU 15 kali ini ialah faktor-faktor kerjasama antara parti berlaku. Terdapat 12 parti yang bertanding untuk kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-15 kali ini. Antara parti yang bertanding dalam pilihan raya ialah Pakatan Harapan, Barisan Nasional, Perikatan Nasional, Pejuang, Bebas dan lain-lain lagi. Presiden Perikatan Nasional atau lebih dikenali sebagai Tan Sri Muhyiddin Yassin bercadang untuk bergabung dengan parti lain untuk mencukupkan kerusi bagi membentuk sebuah kerajaan baru. Selain itu, Presiden Barisan Nasional iaitu Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga telah mengakui bahawa beliau terpaksa untuk bekerjasama dengan parti-parti yang lain sekiranya Barisan Nasional gagal untuk membentuk kerajaan sendiri dengan majoriti mudah selepas pilihan raya umum 15 kali ini. Sebelum ini, beliau enggan untuk menerima usaha untuk membentuk kerajaan secara bersatu dengan parti-parti yang lain. Akan tetapi pada PRU 15 kali ini, semuanya berubah kerana perubahan sistem undi pada edisi ini. Pendirian ini semestinya disetujui oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin, akan tetapi ditolak oleh pengerusi Pejuang iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad serta Presiden Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim atas sebab tolak parti rasuah dan pengkhianatan yang berlaku dalam parti tersebut. Selain itu, setiap parti memerlukan 112 kursi parlimen untuk membentuk kerajaan berpusat. Penganalisis politik di Malaysia mempersetujui berpendapat bahawa tiada parti yang mampu untuk mendapat majoriti dengan mudah kerana rata-rata calon parti yang bertanding juga kebanyakannya orang Melayu, dan ini akan menyebabkan undian Melayu akan berpecah. Apabila hal ini berlaku, susah bagi orang Melayu untuk memenangi pilihan raya untuk kali ini, dan kerana itulah parti-parti ini terpaksa bekerjasama supaya dapat mencukupkan bilangan kursi parlimen bagi membentuk kerajaan baru, dan ini akan memberi kesan kepada rakyat dan juga kepada pentadbiran negara. Seterusnya, saya akan membincangkan mengenai dapatan kajian yang ketiga, iaitu mengenai keutuhan mandat pada kerajaan baru ini. Rakyat sepatutnya tidak terhalang dengan kelesuan politik supaya dapat menggunakan mandat 5 tahun sekali bagi memilih pemimpin dan kerajaan untuk mentadbir negara. Perkara ini ditekankan kerana kegagalan rakyat Malaysia untuk menjalankan tanggungjawab mereka akan mengakibatkan peluang untuk pemimpin yang tidak bertanggungjawab mentadbir negara terbuka dengan luas. Parti politik Pakatan Harapan telah meminta pengundi bagi menolak pengkhianat mandat rakyat yang bertanding atas tiket parti politik Perikatan Nasional. Gopeng Sandio meminta pengundi supaya menggunakan PRU yang ke-15 ini sebagai platform untuk memadamkan kerjaya politik pengkhianat. Akhirnya, urusan pelantikan kepimpinan ini akhirnya diserahkan kepada ahli politik sebagai wakil rakyat. Perkara ini secara terang-terangan menunjukkan suara rakyat tidak dipedulikan, dan hal ini menunjukkan bahawa suara rakyat tidak penting lagi seperti mana ketika mereka berkempen sebelum pilihan raya umum berlaku. Walhal, mandat rakyat yang mengangkat mereka sehingga ada yang sanggup bersusah payah untuk menjalankan tanggungjawab mereka sebagai rakyat Malaysia dan menyokong parti politik yang mereka sanjung. Selain itu, percaturan pakatan daripada gabungan-gabungan ini telah membangkitkan pelbagai reaksi penyokong, seperti ada yang terus menyokong dan kecewa dengan perkara ini. Adakah pakatan ini akan terus memberi manfaat kepada rakyat? Perkara ini akan diketahui dalam pemerintahan 5 tahun ini. Ada sekali kita teruskan dengan formula bagi membentuk kerajaan pusat.
Terdapat banyak formula yang dicadangkan bagi membentuk kerajaan pusat pada pilihan raya umum ke-15 kali ini. Hal ini berlaku kerana berlakunya persaingan yang hebat di antara dua parti politik besar, Perikatan Nasional PN dan juga Pakatan Harapan PH. Keadaan menjadi lebih sukar apabila tiada majoriti mudah pada pilihan raya kali ini. Kedua-dua parti ini masing-masing memperoleh 83 kerusi parlimen bagi Perikatan Nasional, manakala 73 kerusi parlimen bagi Pakatan Harapan. Keadaan ini membuatkan parti-parti ini perlu bergabung dengan parti-parti kecil yang lain seperti Pejuang dan juga Gabungan Parti Sarawak GPS bagi mencukupkan 112 kerusi parlimen bagi membentuk kerajaan pusat. Terdapat pelbagai formula yang dibincangkan dan antaranya adalah Barisan Nasional BN bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH, Perikatan Nasional PN dan Barisan Nasional BN bergabung. Perikatan Nasional PN dan Barisan Nasional bergabung. Perikatan Nasional bergabung dengan Pakatan Harapan PH dan juga gabungan antara Gabungan Parti Sarawak GPS dan juga Gabungan Rakyat Sabah GRS sekaligus dapat mewujudkan kerajaan yang kukuh dengan mempunyai majoriti kerusi parlimen lebih 2/3 daripada kerusi yang dipertandingkan. Akan tetapi terdapat satu kepincangan yang berlaku dalam setiap cadangan yang diberikan, iaitu tiada parti politik yang mahu Tan Sri Muhyiddin Yassin dicalonkan untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Setelah keputusan diumumkan, Gabungan Parti Sarawak GPS berjaya meraih 23 kerusi parlimen, manakala Gabungan Rakyat Sabah GRS mengumpul 6 kerusi parlimen. Kedua-dua parti ini menyatakan hasrat untuk bergabung dengan Perikatan Nasional PN. Parti Warisan memperoleh 3 kerusi parlimen dan menyokong Pakatan Harapan dalam membentuk kerajaan pusat. Yang di-Pertuan Agong, Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah telah menitahkan presiden bagi kedua-dua parti, iaitu Perikatan Harapan, Perikatan Nasional dan juga Pakatan Harapan, Tan Sri Muhyiddin Yassin dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk menghadap di Istana Negara. Hal ini disebabkan oleh tiada ahli Dewan Rakyat yang mendapat kepercayaan majoriti mudah daripada rakyat jelata untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, seperti mana yang diwartakan di bawah perkara 43/2/A Perlembagaan Persekutuan. Kesimpulan yang kita dapat lihat daripada kajian ini ialah PRU 15 menjadi sukar untuk menentukan kerajaan baru kerana terdapat banyak parti politik. Yang kedua, pilihan raya umum adalah peluang bagi rakyat untuk menilai dan memilih pemimpin baru untuk membentuk kerajaan. Yang ketiga, keputusan PRU 15 perlulah disegerakan supaya rakyat tidak berasa diabaikan disebabkan pertelingkahan antara parti politik. Dan yang terakhir, rakyat hendaklah bijak dalam memilih pemimpin untuk memastikan keamanan dan kesejahteraan rakyat dan kestabilan negara terjamin. Sebelum kami mengakhiri pembentangan kami, slide seterusnya akan menunjukkan video berkenaan tentang formula parti bagi membentuk kerajaan pusat baru. Bagi memecah kebuntuan, PH maupun PN yang masing-masing memperoleh 82 dan 73 kerusi mendakwa mempunyai jumlah dan sokongan ahli parlimen bebas mencukupi bagi menubuhkan kerajaan pusat. Beberapa siri perbincangan dan rundingan dilakukan kedua-dua blok bagi memujuk parti-parti lain untuk bergabung dan menyokong calon Perdana Menteri sehingga hari ini masih belum berjaya.
Pelbagai formular dikeluarkan, antaranya PH bekerjasama dengan Barisan Nasional atau PN, bekerjasama dengan PN, Gabungan Parti Sarawak dan Gabungan Rakyat Sabah serta cadangan supaya PH dan PN bergabung sekaligus menjadi kerajaan kukuh yang mempunyai majoriti lebih 2/3. BN yang memiliki 30 kerusi dan menjadi rebutan kedua-dua blok dalam mesyuarat Dewan Tertinggi memutuskan tidak menyokong mana-mana gabungan untuk membentuk kerajaan. Gabungan itu juga menyatakan bahawa tiada mana-mana ahli parlimen gabungan itu memberi sokongan terhadap pencalonan pengurusi PN Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-10. GPS yang memenangi 23 kerusi dan GRS 6 kerusi masing-masing menyatakan sokongan untuk bersama PN, manakala Parti Warisan yang memenangi 3 kerusi pula menyatakan sokongannya untuk PH dan BN membentuk kerajaan. Berbekal pengalaman sebelum ini yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah jelas berhati-hati dalam mencari penyelesaian terbaik berhubung situasi sebegini dan meminta rakyat terus bertenang dan bersabar sementara menunggu pembentukan kerajaan baharu. Usai proses penerimaan cadangan gabungan yang akan membentuk kerajaan dan nama Perdana Menteri yang berakhir pada 2 petang semalam, Al-Sultan Abdullah menitahkan Ketua Gabungan PH dan PN menghadap baginda di Istana Negara pada 4.30 petang berikutan tiada ahli Dewan Rakyat mendapat kepercayaan majoriti mudah untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Harapan rakyat untuk melihat Perdana Menteri dilantik belum tertunai dan pengerusi PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim yang memasuki Istana Negara pada 4.10 petang memaklumkan media yang berkampung sejak awal pagi bahawa belum ada sebarang keputusan mengenai pelantikan Perdana Menteri. Presiden PKR itu berkata, Sri Paduka bertitah supaya kerajaan yang akan ditubuhkan kelak hendaklah inklusif mewakili semua pihak, kaum dan wilayah serta dibentuk secara kukuh demi kepentingan rakyat dan pemulihan ekonomi. Muhyiddin dalam sidang media sekembalinya dari Istana Negara pula menegaskan bahawa PN mempunyai sokongan dan telah menghantar 115 surat akuan bersumpah ahli parlimen secara dalam talian untuk membentuk kerajaan baharu kepada Istana Negara semalam. Beliau sekali lagi mengulangi pendirian bahawa PN tidak akan bekerja sama dengan PH untuk membentuk kerajaan. Susulan ketiadaan sebarang keputusan, Sri Paduka menitahkan 30 ahli parlimen BN untuk menghadap baginda secara individu bermula 10.30 pagi hari ini di Istana Negara. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kita pada kali ini. Dengan berakhirnya pembentakan ini, kami berharap dapat memberi sedikit sebanyak pengetahuan baru kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih kerana telah memberi tumpuan yang baik terhadap pembentangan kami sebentar tadi. Sekian, terima kasih.